aneh bin ajaib. Itu adalah tagline saya dan ini adalah sangat-sangat aneh dan sangat pelik bin ajaib. Dan cerita ini adalah cerita yang tangan aku. Ini adalah cerita yang betul-betul berlaku, tidak ada ditokok tambah ataupun direka cerita. Saya ambil daripada fakta yang 100% fakta. Kisah ini berlaku pada sekitar tahun 1917 di mana seorang pemuda berusia 17 tahun bernama Eikichi Suzuki. Bukan Suzuki jenama kereta tapi nama dia Suzuki. Suzuki pun jenama daripada Jepun tapi nama dia Suzuki. So tak ada kaitan dengan jenama kereta Suzuki. Kemudian Eikichi Suzuki, okay, kita bagi nama pendek lah, nama dia Suzuki. Suzuki ni dia ada berkunjung di sebuah tempat bernama Sapporo. Kemudian dia melihat salah satu gedung yang menjual boneka dan dia tertarik dengan salah satu boneka yang sangat cantik lah bagi dia kan, mungkin sangat cantik, berwajah putih melepah, mata hitam pekat bak batu permata, rambut yang lebat paras bahu dan ketinggiannya setinggi 40 cm. Paling penting dia memakai pakaian tradisional Jepun iaitu kimono. Suzuki sangat-sangat tertarik dengan boneka tu. Kemudian dia memutuskan untuk membeli boneka tersebut dan diberi kepada adiknya yang bernama Okiku. Dan adiknya pada ketika itu berumur 2 tahun. Setelah dia memberi boneka itu kepada adiknya, lalu orang kata mungkin jatuh cinta pada pandangan pertama. Adik dia tak pernah dapat kot boneka daripada abang dia kan, tiba-tiba dapat. Jadi setelah Kiku bersama dengan boneka yang disayang sekali, memang pergi mana-mana pun mesti ada boneka tersebut. Pergi toilet pun ada, dia bawa boneka, nak makan pun dia bawa boneka, nak pergi mana-mana pun dia bawa boneka. Sehingga kan hal-hal yang ada di sekeliling dia, dia tidak peduli apa mahu jadi. Aku tak kisah. Ribut, taufan, hujan berlaku pun dekat sekeliling dia, tak kisah, yang penting ada. Ini boneka tersebut di sebelah dia. Sehingga kan dia menamakan boneka yang paling dia sayang, dinamakan sebagai nama dia sendiri, Okiku. Jadi Okiku memanggil bonekanya Okiku juga. Oleh kerana dia sayang sangat dengan boneka tersebut, dia memutuskan untuk memberi nama kepada boneka tersebut dengan nama dia sendiri, iaitu Okiku. Kemudian selepas beberapa tahun berlaku tragedi di mana pada ketika itu Okiku yang berusia 3 tahun mengalami serangan demam panas yang sangat teruk sehingga menyebabkan dia terlantar beberapa hari. Dan yang paling tragik adalah Okiku disahkan meninggal dunia kerana serangan demam panas. Sebelum dimakamkan, pihak keluarga memutuskan untuk mengebumikan Okiku bersama-sama dengan boneka. Jadi bonekanya dimakamkan bersama dengan tuannya. Tetapi ada beberapa hal yang tidak terduga di mana keluarga Okiku tidak dapat mengebumikan boneka tersebut bersama tuannya. Lalu keluarga Okiku memutuskan untuk meletakkan boneka tersebut di sebuah altar. Altar adalah tempat di mana orang berdoa dan untuk mengenang pemergian anaknya tersayang mereka. Kemudian berlaku sesuatu yang sangat aneh bin ajaib di mana rambut boneka Okiku mula tumbuh memanjang. Yang asalnya di paras bahu, tiba-tiba rambutnya tumbuh memanjang sehingga ke paras lutut. Dan rambut boneka itu akan berhenti tumbuh sehingga ke paras lutut. Dan pada saat itu, keluarga Okiku mula mempercayai bahawa boneka ini ada yang menghuni di dalam boneka tersebut. Apabila mereka memotong sampai di tahap yang asal, iaitu di tahap bahu, tumbuh balik. Potong, tumbuh balik. Tetapi akan berhenti di paras lutut. Mula berhenti di paras lutut. Pada tahun 1938, keluarga Suzuki mula berpindah daripada tempat asalnya ke Sakhalin. Sewaktu mereka ingin berpindah daripada rumah mereka, boneka tersebut ingin dibuang. Tetapi mereka tak sampai hati untuk buang patung itu, malah mereka letakkan patung Okiku itu di kuil Manenji, Hokkaido. Sampai di kuil Manenji, Hokkaido, mereka menjelaskan kepada pihak kuil bahawa boneka ini sangat aneh bin ajaib dan mereka menjelaskan bahawa rambut yang asalnya berada di paras bahu mula tumbuh memanjang sehingga ke paras lutut dan mereka harus memotongnya setiap kali.
Kemudian boneka tersebut pun diletakkan di sebuah bekas kecil. Orang-orang yang berada di kuil mula percaya dengan kata-kata keluarga Okiku di mana mereka melihat sendiri rambut boneka tersebut mula tumbuh memanjang sehingga ke paras lutut dan mereka harus memotong setiap kali rambutnya mula tumbuh memanjang. Kisah seram ini begitu mengejutkan bagi orang-orang Jepun sehingga kisah seram ini diadaptasikan di sebuah novel dan juga filem. Jadi ada beberapa pertanyaan yang mungkin orang tidak faham dan orang tertarik ataupun orang salah faham ataupun orang nak tahu apakah ini benar ataupun tidak. Adakah betul boneka ini mula tumbuh memanjang? Sebab dia hanyalah boneka tetapi dia adalah boneka yang tidak bernyawa. Mungkin kita kalau orang Islam kita tahu bahawa kalau benda-benda yang tidak bernyawa ataupun benda-benda yang memiliki fizik sama seperti manusia, mungkin ada ruh yang menumpang dalam badan patung tersebut. Jadi oleh kerana cerita ini sangat-sangat pelik dan sangat-sangat aneh, lalu mereka mula memutuskan untuk mengambil sampel DNA rambut boneka tersebut untuk dianalisis. Apa yang mengejutkan di sini adalah selesai sahaja pemeriksaan DNA dan juga analisis mengenai sampel rambut tersebut, pihak analisis mengesahkan bahawa sampel rambut yang tumbuh memanjang yang berada pada boneka tersebut disahkan rambut manusia. Dan rambut manusia itu adalah rambut yang berusia 10 tahun. Dan mereka mempercayai mungkin roh Okiku berada di dalam badan boneka tersebut. Itu adalah kepercayaan mereka dan mereka mempercayai perkara tersebut. Bagi saya benda itu mungkin boleh berlaku. Patung, beberapa benda yang tidak bernyawa tetapi menyerupai manusia, memang jin ataupun benda-benda makhluk halus akan mendampingi dan akan berada di dalam mereka. Kerana itu, di dalam Islam, kita tidak boleh menyimpan patung ataupun patung-patung yang menyerupai manusia ataupun frame yang menyerupai manusia dan sebagainya, kerana benda itu boleh memberikan energi yang sangat kuat bagi makhluk halus untuk mereka mendampingi benda itu. Cerita ini betul-betul berlaku di Jepun. Kalau anda tidak percaya, anda boleh survey dan juga Google mengenai boneka Okiku ini dan juga filem-filem yang telah diadaptasikan berdasarkan kisah boneka ini. Jadi itu sahaja daripada saya. Terima kasih kerana menonton cerita ini. Semoga apa yang saya sampaikan itu dapat anda faham, orang Indonesia faham, orang Malaysia faham. Jangan lupa untuk like, komen, share dan juga subscribe. So, terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.